Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Alhamdulillah, yang pertamanya bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana dapat meneruskan kuliah secara online di atas talian. Mudah-mudahan perjalanan dalam menuntut ilmu ini dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membaca kitab Fiqh Al-Manhaji. Pelajar-pelajar sekalian boleh buka muka surat 160. Tajuk Makruhatu As-Salati. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Qa'idatun kullu mukhalifatin li sunnatin minas sunani allati madha bayanuha yadkhulu fi nitaqil makruhi. Setiap perkara yang bercanggah dengan sunnah daripada sunat-sunat yang telah lalu keterangannya termasuk di dalam ruang lingkup makruh. Wal makruhu huwa kullu ma yusabu al-musalli ala tarkihi imtithalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh itu, apa maksud makruh? Ialah setiap barang yang diberikan balasan pahala ke atas orang yang bersembahyang di atas meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai, imtithalan, kerana mematuhi, wala yu'aqabu, dan ia tidak dikenakan hukuman di atas melakukan perbuatan yang tidak disukai. Fatarku takbiratin intiqali masalan makruhun li'anna al-ityana biha sunnatun. Wa tarkul iftitahi bitawajjuhi aidan makruhun li'anna al-iftitaha bihi sunnatun. Maka meninggalkan takbir intiqal, tidak menyebut takbir intiqal, tidak mengucapkan Allahu Akbar ketika mana melakukan perpindahan daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain. Ini sebagai satu contoh adalah makruh. Mana meninggalkan sebutan Allahu Akbar dalam takbir intiqal adalah makruh. Li'annal ityan, kerana mendatangkan dengannya adalah merupakan sunat, perkara sunat. Dan meninggalkan membaca doa iftitah dengan tawajjuh, wajjahtu wajhiyya lilladzi, juga merupakan satu perkara yang makruh, kerana membuka solat dengannya adalah sunat, merupakan perkara yang disunatkan. Illa anna thammatan tasarrufatun khassatun ukhra yusannu jitinabuha. Akan tetapi di sana adanya beberapa tindakan yang khusus, ada beberapa perbuatan tindak tanduk yang khusus yang lain, bukannya termasuk di dalam perkara meninggalkan benda yang sunnah ini, yang lain, selain daripada meninggalkan perkara sunnah. Yang mana disunatkan menjauhinya. Siapakah yang disunatkan? Orang yang bersembahyang menjauhinya. Wa yukrahu lil musalli an yatalabbasa biha nazkuru minhal umura at-taliyata. Dan makruh kepada orang yang sembahyang melakukan dengannya berpakaian ataupun melakukan perkara tersebut. Nazkuru minha, kami sebutkan di antaranya beberapa perkara yang berikut. Awalan, al-iltifatu fi salati bil unuqi illa li hajatin.
Yang pertamanya, berpaling di dalam solat dengan tengkuk, melainkan kerana keperluan. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu Allahu azza wa jalla muqbilan 'ala al-'abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu, tidak berganjak, maknanya sentiasa Allah Azza wa Jalla menghadap seorang hamba di dalam solatnya. Allah Ta'ala menghadap seorang hamba yang menghadap Allah Ta'ala dalam solatnya selagi mana dia tidak berpaling. Maka apabila hamba itu berpaling, nescaya Allah akan berpaling daripadanya. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الالتفات إنما واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد روى ذلك البخاري. Dan sesungguhnya telah menerangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya berpaling itu ianya adalah ikhtilasun, satu kecurian secara tidak disedari yang dicuri yang dilakukan oleh syaitan daripada solat seorang hamba. Syaitan cuba untuk mencuri perhatian daripada hamba sehinggalah dia berjaya melalaikan dengan cara berpaling dalam sembahyang. Rawa zalikal Bukhari, diriwayatkan yang demikian itu oleh Imam Al-Bukhari. ولأن هذا الالتفات ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة, dan oleh kerana berpalingnya ini adalah bertentangan dengan khusyuk yang dituntut di dalam solat. Jadi berpaling ini merupakan satu perbuatan yang bertentangan dengan makna khusyuk yang dituntut supaya kita capai, supaya kita cari di dalam solat. Amma idza kana hunaka da'in ila iltifati kamuraqabati aduwwin masalan fa innahu la yukrahu wa dalilu dhalika ma rawahu Abu Dawud. Adapun apabila adalah di sana satu faktor, ada faktor di sana untuk berpaling. Sekiranya di sana adanya tujuan, adanya faktor, ada sebab untuk berpaling. Seperti memerhatikan ataupun mengawasi musuh. Muraqabati aduwin masalan, seperti mengawasi musuh. Maka sesungguhnya berpalingnya itu sesungguhnya iaitu berpaling itu la yukrahu, tidaklah dibenci, tidaklah makruh. Dalilnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud bi isnadin sahihin an Sahl bin al-Hanzaliyyati qala suwiba bis salati, yakni salatis subhi, فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. Daripada Sahlin bin Hanzaliyah katanya, telah dipanggil untuk solat. Telah dipanggil suwiba dengan iqamati solat. Telah dipanggil untuk solat, yakni solat subuh. Lalu mulalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat wahwa dalam keadaan baginda yaltafitu berpaling ila syi'abi, melihat kepada lorong-lorong antara bukit. Qala Abu Daud berkata, mengulas hadis ini, wa kana arsala farisan, dan adalah Nabi SAW baginda telah mengutuskan tentera berkuda kepada lorong-lorong pada waktu malam untuk berkawal, untuk berjaga.
Suwiba minat taswib. Suwiba itu daripada kalimat taswib. Wal muradu bihi huna iqamatus salah. Yang dikehendaki di sini ialah iqamat as-salah. Wahaza iza kana al-iltifatu bil unuqi. Hukum haza, hukum makruh ini, wahazal hukmu iza kana al-iltifat, apabila iltifat berpaling itu berlaku dengan tengkuk. Amma idza iltafata bi sadrihi fahawwalahu 'anil qiblati fa innahu yubtilu salatahu litarkihi ruknal istiqbali. Hukum ini apabila iltifat itu berpaling itu dengan tengkuk. Adapun sekiranya berpaling ia dengan dada, dengan dadanya berpaling sekali-sekali dengan dada, muka dengan dada sekaligus, lalu mengubah dirinya daripada kiblat, maka sesungguhnya berpaling itu membatalkan solatnya kerana dia telah meninggalkan rukun istiqbal dalam solat. Tetapi bila berlakunya berpaling itu berlaku sekaligus dengan dada, maka terbatallah solatnya. Wa ammal lamhu bil aini duna iltifati fa innahu la ba'sa bihi. Adapun jelingan dengan mata tanpa berlakunya iltifat, tidak berpaling, hanya jeling dengan mata, bergerak mata saja ke kanan dan juga ke kiri, maka ianya tidaklah mengapa. Fa innahu la ba'sa bihi. Wa qad zakara Ibn Hibban fi sahihihi. Sesungguhnya telah menyebut oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya min hadisi Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu qala qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sallayna ma'ahu falamaha bi muakhari 'ainihi rajulan la yuqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujudi faqala la salata liman la yuqimu sulbahu ay la yatma'innu fi ruku'ihi. Sesungguhnya telah menyebut oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya daripada hadis Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu, katanya, kami telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami bersolat bersama dengannya. Kami solat bersama dengan baginda, solat berjemaah. Lalu Nabi menjeling dengan hujung matanya, menjeling dengan hujung matanya seorang lelaki yang la yuqimu sulbahu, yang tidak membetulkan tulang sulbinya di dalam rukuk, was-sujud, dan juga di dalam sujud. Qala, lalu Nabi pun bersabda, la salata liman la yuqimu sulbahu, tiada salat bagi orang yang tidak membetulkan tulang sulbinya, iaitu tidak tenang di dalam rukuknya. Itu yang pertama, yang berpaling dengan muka dalam sembahyang. Baik, perkara makruh yang kedua, raf'u basarihi ila samai. Rawal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-samai fi salatihim. ثم قال لا ينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. روى مسلم مثله عن جابر بن سمرة وأبي هريرة رضي الله عنهما. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apalah halnya kaum orang ramai mengangkat pandangan mereka ke langit dalam solat mereka. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka berhenti daripada yang demikian itu atau disambar pandangan mereka. Diriwayatkan oleh Muslim seumpamanya daripada Jabir bin Samrah dan juga Abi Hurairah
radhiyallahu anhu. Sadisan, perkara yang ketiga yang dimakruhkan di dalam solat. Kaffu sya'ri wa tashmiri athrafi as-sawbi asna as-salati. Menahan rambut dan juga menyingsing hujung baju ketika solat. Iaitu menahan rambut daripada terkena tanah ataupun baju, hujung baju termasuklah lengan dan juga di bawah daripada terkena tanah ketika solat. Rawal Bukhari wa Muslimu wal lafzu lahu, lafaz daripada Imam Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlahu umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin wala akuffa thawban wala sya'ran. Daripada Nabi SAW, diwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, dan lafaznya adalah milik Muslim. Daripada Nabi SAW akan sabda baginda SAW, aku diperintahkan supaya aku sujud di atas 7 tulang, 7 anggota, dan aku tidak menahan pakaian dan juga rambut. Maknanya Nabi melepaskan pakaian dan juga rambut daripada terkena tanah. Wasunnatu irsalu thiyabihi ala sajiyatiha. Dan mengikut sunnahnya, sunat perkara sunat ialah melepaskan pakaiannya mengikut naturalnya, mengikut semula jadinya. Dijatuh ke tanah, biarkan ia jatuh ke tanah. Jangan tahan pakaian ataupun rambut daripada terkena tempat sujud. Rabi'an, yang keempat, as-salatu inda hadrati ta'amin tatawaqqa nafsuhu ilaihi linshighali nafsihi bihi mimma yafutu alaihi al-khushu'u fis salati. Salat ketika hadir wujud makanan yang dia condong diri kepadanya, condong hatinya kepada makanan tersebut, kerana hatinya akan menjadi sibuk dengan makanan, memikirkan makanan adalah di antara di antara benda ataupun di antara perkara yang meluputkan khusyuk, benda-benda yang menyebabkan hilang khusyuk di dalam solat. Rawal Bukhari wa Muslimu an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salatu fabada'u bil asya'i wa la ya'jal hatta yafrugha minhu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila disediakan makan malam salah seorang daripada kamu dan dalam masa yang sama didirikan solat, telah diiqamahkan solat, maka hendaklah kamu semua memulakan dengan makan malam dan jangan ditergopoh gapah sehinggalah dia selesai daripada makan malam. Jadi hadis ini menerangkan tentang bagaimana bila bertembungnya di antara makan malam dengan yang telah dihidangkan, yang telah disediakan dengan solat isyak. Ketika mana hati sedang memikirkan makan, jadi menyebabkan hilangnya tumpuan di dalam solat kerana memikirkan makanan. Khamisan, as-salatu inda hasril bawli awil ghaiti. Solat ketika menahan kencing ataupun membuang air besar, membuang air kecil ataupun membuang air besar.
li'annahu wal halata hadhihi la yumkinuhu i'ta'us salati la yumkinuhu i'ta'us salati haqqaha minal khusyu'i wal huduri. Kerana dalam situasi ini tidak mungkin baginya memberikan tumpuan, memberikan kepada solat itu akan haknya daripada khusyuk dan juga hadir, itulah hadir hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani ay al-bawl wal ghaiti. Tiada solat dengan kehadiran makanan dan juga dalam keadaan dia menahannya oleh kencing dan juga buang air besar. Rawahu Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Wal murad bi nafyi salati nafyu kamaliha. Yang dimaksudkan dengan tiada solat di sini ialah menafikan kesempurnaan solat. Solat itu sah, tetapi kesempurnaan solat itu dipertikaikan kerana situasi orang dalam keadaan menghadapi, orang yang sedang menghadapi tahan buang air kecil dan juga air besar menyebabkan hilang kekhusyukan tumpuannya di dalam solat. Sadisan, as-salatu fi halatin nu'asi syadidi. Solat di dalam keadaan an-nu'asi syadidi, dalam keadaan mengantuk yang terlampau. Wa dhalika bihaisu la ya'manu dhabtu qira'atihi was-sahwi fi la ya'manu dhabtu qira'atihi was-sahwu fiha. Yang demikian itu maksudnya mengantuk yang ukurannya bihaisu di mana tidak aman, tidak selamat daripada dhabit bacaannya dan juga terlupa padanya. Rawal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawmu fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mengantuk salah seorang daripada kamu wa huwa yusalli, dalam keadaan dia sembahyang ataupun hendak sembahyang, maka hendaklah ia tidur sehinggalah hilang daripadanya tidur, maksudnya hilang daripadanya perasaan mengantuk. Kerana sesungguhnya seorang daripada kamu apabila dia bersolat dalam keadaan dia mengantuk, boleh jadi dia hendak meminta ampun, tetapi dengan sebab mengantuk fayasubba, lalu dia pun mencela nafsahu, dirinya sendiri. Asalnya nak minta ampun, tetapi dengan sebab mengantuk tersalah mencela dirinya sendiri. Contohnya dia nak minta Allah maghfirli, tetapi dengan sebab mengantuk Allah maghfirli dengan maksud menghina, maka tersalah perkataan, tersalah sebut menyebabkan Allah Ta'ala memperkenankan doanya. Boleh jadi Allah Ta'ala memperkenankan doanya dalam keadaan dia menghina dirinya sendiri. Sabi'an as-salatu fil amakinit taliyati. Salat pada tempat-tempat yang berikut. Al-hammamu. Salat pada al-hammam fil amakinit taliyati. Al-hammami, at-tariqi wa as-suqi, al-maqbarati, al-kanisati, al-mazbalati, wa a'tanil ibili. Wahya mabarikuha. وهي مباركها لمظنة وجود النجاسة في بعضها وانشغال القلب في بعضها آخر. Salat pada tempat yang berikut iaitulah pada tempat mandi wap, al-hammam. Kalau tempat hari ini kita sebut, kita tafsirkan al-hammam ini tempat mandi wap ataupun bilik air besar
al-hammam yang mempunyai kolam air panas ataupun tempat mandi wak, bersolat di tariq, di jalan, di tempat laluan orang, suk di pasar, makbarah di perkuburan, solat di gereja, solat di tempat perbuangan sampah, solat di tempat makan unta, iaitulah tempat unta bertungkak, mana berehat meminum air, kerana disangkaan wujudnya najis, limazanati wujudi najasati fi ba'dha, dalam sebahagian daripada tempat ini. Kerana boleh jadi dalam sebahagian daripada tempat ini adanya najis, macam di bilik air, di tempat orang ramai, mandi wak, di jalan, di pasar adanya najis, di makbarah mungkin ada najis. Kemudian mazbalah juga sebahagiannya disangka, kebanyakannya, kebiasaannya ada najis. Wansyiralil qalbi fi ba'dha al-akhar, manakala di tempat-tempat yang lain selain ada hak tak ada najis, mungkin tidak ada najis, tetapi menyebabkan hati itu jadi sibuk, lalai dengan sebab lalu lalang orang ramai ataupun dengan suasana itu menyebabkan hati itu menjadi sibuk, tidak boleh menumpukan perhatian kepada solat. Walinnahyi 'anis salati fi hadhil mawadhi'i, rawat Tirmizi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati fil mazbalati wal majzarati wal maqbarati wa qari'ati at-tariqi wa fil hammami wa fi ma'atinil ibli wa fawqi zahril baiti. Wa qala at-Tirmizi isnadu hadzal hadis laysa bidzakal qawiyyi. Dan oleh kerana adanya larangan daripada solat, dan oleh kerana adanya riwayat tentang larangan solat pada tempat-tempat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahawasanya Nabi SAW melarang daripada solat pada tempat mazbalah, tempat perbuangan sampah, wal majzarah, tempat penyembelihan haiwan, wal maqbarah, tempat perkuburan, wa qari'atit tariq, tempat lalu lalang orang ramai, wa fil hammam, tempat mandian, wa fi ma'atinil ibli, tempat makan minum unta, dan di atas Baitullah. Wa qala Tirmizi isnadu hadzal hadis, sanad hadis ini laisa bizakal qawi, tidaklah kuat. Majzarah merupakan makanul jazari ay az-zabhi, tempat penyembelihan. Makanul jazar ay az-zabhi. Qari'atut tariq a'lahu wa wasatuhu, di atas dan juga di tengah jalan, haitsu yamurrun nas, di mana tempat itu tempat laluan orang ramai. Al-baitu al-Ka'bah, maksudnya sembahyang di atas Kaabah, juga antara tempat-tempat yang makruh. Wa qad sahha 'inda Ibn Hibban hadithu al-ardu masjidun illa al-maqbarata wal hammama. Sesungguhnya sah daripada hadis yang sah daripada Ibn Hibban hadis al-ardu masjidun, bumi itu adalah masjid, melainkan perkuburan dan juga hammam, melainkan perkuburan dan juga tempat mandi. Wa kama sahha indahu aidan hadisu la tusallu fi a'tanil ibli ay mabarikaha hawla al-ma'i, rawat Tirmizi wa ghairuhu. Sebagaimana juga sah riwayat daripadanya juga, daripada Ibn Hibban juga, hadis janganlah kamu solat pada a'tanil ibil ay mabarikaha, itulah pada tempat bertenggeknya unta di sekeliling air, di sekitar air. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan juga lain-lainnya. Jadi di sini adalah di antara, disebut oleh pengarang, di antara perkara yang makruh di dalam solat, iaitulah 7 perkara. Masih lagi ada banyak perkara-perkara yang makruh dilakukan dalam solat, tetapi pengarang memadai dengan menyebut 7 perkara ini saja. Jadi mudah-mudahan kefahaman kita dalam
Perkara ini membolehkan kita beramal dan juga menjauhi beramal dengan sunnah-sunnah yang sunat dan sembahyang, dan juga menjauhi perkara yang dimakruhi, yang dimakruhkan di dalam solat. Mudah-mudahan solat kita menjadi solat yang mengikut apa yang disebut oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.